Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrina binti Adnan. Nama matrik I19103839. Okey, hari ini Nawak nak cerita serba sedikit mengenai sinopsis movie yang telah kami bedah yang bertajuk Hafalan Solat Elisa. Movie ini mengisahkan mengenai seorang gadis kecil yang tinggal di pesisir pantai di Bandar Aceh. Gadis ini bernama Delisa. Pada 26 Disember 2004, sebelum Delisa pergi ke sekolah, telah berlakunya satu gegaran yang membuatkan kakak-kakak Delisa ketakutan. Tetapi gegaran tersebut berlaku tidak lama. Delisa meneruskan perjalanan bersama ibunya untuk pergi ke sekolah untuk Delisa mengambil ujian hafalan bacaan solatnya. Setelah tiba giliran Delisa, dia melakukan solat tersebut dengan penuh khusyuk. Dia tidak menghiraukan apa yang terjadi di sekelilingnya. Okey, waktu Delisa tengah solat, telah terjadinya satu gempa bumi dan tsunami yang melanda sekolah dan seluruh Bandar Aceh. Ramai 15,000 orang yang menjadi mangsa bencana tersebut. Jadi, mangsa tersebut termasuklah kakak-kakak Delisa dan Umi Delisa. Setelah berhari-hari Delisa terkandas di celahan batu dan serpihan kayu, Delisa diselamatkan oleh seorang angkatan tentera Amerika Syarikat yang bernama Smith. Keadaan Delisa ketika itu berada dalam keadaan sedar. Jadi, Delisa mengalami luka yang parah pada kaki sebelah kanannya dan perlu membuat pembedahan untuk memotong kaki tersebut. Waktu Delisa duduk dekat hospital, yang jaga Delisa tu Kak Sophie dan Smith pula yang menyelamatkan Delisa. Lepas tu Smith tu ada mengatakan kepada Delisa bahawa dia ingin menjadikan Delisa tu sebagai anak angkat, memandangkan Delisa ni tak ada keluarga yang terselamat. Tidak lama kemudian, Abi Delisa menjumpai Delisa kerana dia terdengar suara Delisa yang memanggil Abi. Okey, Delisa sangat gembira bila dapat jumpa dengan ayahnya, walaupun dia mendapat berita mengenai kakak-kakak dan ibunya tidak terselamat daripada bencana tersebut. Kerana kakak-kakak dia ni meninggal. Lepas tu ibu dia tu tak jumpa lagi. Walaupun Delisa dalam keadaan sedih, dia masih lagi bersemangat untuk meneruskan kehidupannya, dan dia selalu menghiburkan penduduk-penduduk yang terselamat dari bencana tersebut. Dia sedar kesedihan boleh menjadi kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Setelah dia mendapat beberapa nasihat daripada Ustaz Rahman, iaitu Ustaz yang mengajar dia untuk melakukan hafalan solat. Ustaz Rahman ni menasihati dia dan mengajar dia erti keikhlasan dalam melakukan sesuatu tanpa meminta balasan. Okey, saya akan meneruskan kepada poin seterusnya, iaitu lakon layar atau watakan. Watak utama dalam movie ini ialah Delisa. Delisa merupakan seorang gadis kecil yang sangat periang. Dia sangat rapat dengan ketiga-tiga orang kakaknya dan uminya. Delisa ni sentiasa bersemangat untuk menghafal bacaan solat. Sebab apa? Sebab dia menghafal bacaan solat itu untuk mendapatkan hadiah daripada umi dan abinya. Setelah Delisa diberi nasihat oleh ustaznya, dia cuba untuk memahami maksud keikhlasan dalam melakukan sesuatu tanpa meminta balasan. Seterusnya, watak Umi Salamah dalam movie ini merupakan umi kepada Delisa. Dia sangat penyayang dan prihatin terhadap anak-anaknya. Manakala Abi Usman merupakan ayah kepada Delisa. Abi Usman bekerja di sebuah kapal tanker perusahaan minyak internasional. Delisa mempunyai 3 orang kakak. Yang sulung bernama Fatimah dan kakak kembarnya bernama
Aisyah dan Zahra. Fatimah ni merupakan kakak sulung Delisa yang sangat tegas dan penyabar. Manakala kakak kembar Delisa, Aisyah dengan Zahra, mereka mempunyai perwatakan yang berbeza, di mana Aisyah ni bersikap sangat keras kepala dan iri hati terhadap Delisa sebab Delisa terlalu manja dan dapat segala-galanya daripada ibunya. So si Aisyah ni dia selalu cemburulah dengan Delisa. Manakala Zahra pula merupakan seorang yang pendiam. Serta Ustaz Rahman. Ustaz Rahman ni merupakan ustaz kepada Delisa yang mengajar Delisa mengenai solat, mengenai agama dan sebagainya. Ustaz Rahman juga selalu menasihati Delisa supaya dia melakukan sesuatu tanpa meminta balasan. Seterusnya, Watak Smith merupakan seorang tentera Amerika Syarikat yang menyelamatkan Delisa sewaktu Delisa terkandas di celah-celahan batu dan sepihan kayu. Watak yang terakhir dalam movie ini adalah Kak Sophie. Kak Sophie merupakan seorang sukarela dari Amerika Syarikat yang menjaga Delisa ketika Delisa dirawat di hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaira binti Sukri, nama matrik I18203099. Okey, saya masuk kepada isi penting yang terdapat di dalam filem ini yang boleh memberi pengajaran kepada kita. Yang pertama adalah pengorbanan, iaitu pengorbanan seorang bapa, iaitu membesarkan anaknya tanpa isteri tercinta. Pengorbanan kedua yang ayahnya beri kepada Delisa ialah menyediakan rumah baru selepas rumah mereka dilanda tsunami, dan selain itu ayahnya juga memenuhi permintaan Delisa, iaitu ingin memiliki biliknya tersendiri. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada sini adalah kita haruslah menghargai kasih sayang seorang ayah, kerana tanpa ayah siapalah kita di dunia ini. Di dalam ayat Al-Quran terdapat banyak dalil yang menjelaskan bahawa kita sewajarnya menghormati ibu bapa. Seperti di dalam surah An-Nisa yang berfirman, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, jangan kamu sekutukan dia dengan apa jua, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Kesimpulan yang kita dapat daripada sini adalah Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Terakhir adalah pengorbanan seorang ayah ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ganjaran yang sangat besar. Isi penting yang dapat kita pelajari di dalam filem ini juga adalah ikhlas. Ikhlas yang kita dapat pelajari dalam filem ini adalah ikhlas dalam melakukan sesuatu ibadah ataupun ikhlas dalam menerima sesuatu ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam surah Az-Zumar, Allah perintahkan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku perintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala kepadanya. Ikhlas juga adalah tanda keimanan yang membawa ketenangan kepada kita. Ikhlas di dalam filem ini juga adalah mereka yang ditimpa musibah itu ikhlas menerima sesuatu ujian yang Allah berikan kepada mereka tanpa merungut, walaupun mereka telah kehilangan keluarga yang mereka cintai. Kesimpulannya adalah janganlah kita melakukan sesuatu perkara itu dengan mengharapkan balasan daripada orang lain, dan hendaklah kita menerima ujian yang Allah beri kepada kita itu dengan hati yang ikhlas supaya hati kita ini sentiasa tenang. Seterusnya adalah mempunyai sifat yang sabar. Seperti di dalam filem ini, penduduk kampung di pesisiran pantai di Loknga berlakunya gempa bumi yang dahsyat dan tsunami. Selepas mereka dilanda tsunami, rumah mereka musnah keseluruhannya dan hilang punca pendapatan. Di dalam surah Al-Anfal ayat ke-46 yang bermaksud, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar. Ujian yang Allah berikan kepada mereka adalah mengajar erti sabar di dalam kehidupan mereka, dan apabila Allah memberikan ujian kepada mereka, tandanya Allah menyayangi mereka. Kesimpulannya adalah apabila kita ditimpa ujian atau musibah, haruslah kita menerima ujian itu dengan sabar dan akan merasakan kemanisan selepas itu. Isi penting yang terdapat di dalam filem ini juga adalah kekuatan, iaitu kekuatan seorang bapa yang menanggung beban seorang diri tanpa isteri tercinta. Di dalam filem ini, walaupun ayahnya Delisa itu tidak menahan sebab
namun dia menunjukkan kepada anaknya bahawa dia itu tetap kuat dalam menjalani kehidupannya bersama Delisha. Pengajaran yang kita dapat di sini adalah kita haruslah mendekatkan diri kepada Allah supaya diberi kekuatan. Dan seterusnya, isi penting yang ada di dalam filem ini adalah semangat. Semangat yang ada pada Delisha itu membuatkan orang sepertinya juga berhak untuk bahagia dan bebas ke mana-mana. Walaupun Delisha mempunyai satu kaki akibat cedera parah ketika tsunami, dia tetap bersemangat untuk bermain dengan kawan-kawannya. Semangat yang ada pada Delisha itu memberi motivasi kepada orang lain dan janganlah berputus asa untuk meneruskan kehidupan walaupun mempunyai satu kaki. Delisha juga adalah seorang yang periang hingga menyebabkan kawan-kawannya itu suka akan berkawan dengannya. Yang terakhir adalah sifat iri hati. Seperti di dalam filem ini, kakaknya Delisha iaitu Aisyah iri hati terhadapnya kerana uminya Delisha ingin memberikan rantai kepada Delisha apabila Delisha lulus dalam amali salat. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada sini adalah janganlah kita berasa iri hati kepada orang lain, kerana sifat iri hati itu adalah sifat yang terkeji. Perkara yang dapat kita hindari daripada sifat iri hati ini adalah, yang pertama adalah perbanyakkan beristighfar dan meminta doa kepada Allah agar kita terhindar daripada sifat iri hati. Selain itu adalah berzikir. Banyakkan berzikir kepada Allah supaya hati kita ni sentiasa tenang dan tidak ada ruang untuk berasa iri hati kepada orang lain. Apabila adanya sifat iri hati di dalam diri kita, hati kita sentiasa akan tidak tenang. Dia boleh merosakkan silaturahim kita antara keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Dengan itu, haruslah kita bermuhasabah diri kita dengan meminta doa kepada Allah agar diri kita ini terhindar daripada sifat iri hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airin Ashika binti Mak Ruslan. Nombor metrik I18203096. Okey, seterusnya saya akan membentangkan dan menerangkan mesej atau nilai Islam yang terkandung dalam filem ini. Terdapat banyak nilai-nilai Islam yang boleh kita ambil daripada filem ini untuk dijadikan pengajaran serta yang untuk kita amalkan. Antara yang sempat saya sebutkan di sini ialah yang pertama, nilai kasih sayang. Filem ini sangat menerapkan nilai kasih sayang bagi setiap watak yang dilakonkan, walaupun watak tersebut hanyalah watak tambahan. Okey. Sebagai contoh, nilai kasih sayang antara keluarga pada watak utama iaitu watak Delisha dan ahli keluarganya yang sangat kita perlu contohi. Kerana kasih sayang antara ahli keluarga adalah perbuatan yang sangat dituntut oleh Islam. Kerana menurut Islam, kebahagiaan sebuah keluarga akan semakin lengkap bila mana semuanya saling berkasih sayang. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga memperincikan tuntutan memelihara silaturahim, yakni berkasih sayang bukan hanya dengan golongan tertentu sahaja, bahkan untuk seluruh umat manusia amnya dan sesama mukmin khususnya. Okay. Antaranya ialah berkasih sayang sesama jiran tetangga. Filem ini juga turut menzahirkan nilai kasih sayang antara jiran tetangga. Hikmah yang kita perolehi daripada berkasih sayang antara jiran tetangga ialah kehidupan akan dipenuhi dengan kedamaian serta keharmonian. Seterusnya, nilai kasih sayang antara orang sekeliling. Filem ini juga turut menyelipkan nilai kasih sayang antara bukan Islam, seperti watak tentera yang menyelamatkan Delisha dan watak doktor yang merawat Delisha. Walaupun mereka berbeza agama dan bangsa, tetapi mereka tetap mengambil berat tentang Delisha walaupun Delisha telah pulih dan keluar daripada hospital. Kesimpulannya yang kita dapat ambil daripada sini ialah agama Islam mengajar umatnya agar sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain, tidak mengira bangsa, agama dan negara. Okay, nilai yang terkandung dalam filem ini yang kedua adalah nilai kesabaran. Salah satu tanda kehidupan manusia adalah dengan adanya ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan hambanya dalam menghadapi ujian tersebut.
Justru itu, kesabaran seringkali dikaitkan dengan ujian, iaitu kemampuan seseorang individu untuk bersabar dan menahan serta mengawal diri tak kala diri sedang diuji. Namun ianya bukan mudah untuk meraih sebuah kesabaran, terutamanya apabila hadirnya ujian yang tanpa diduga dan tidak pula dipinta. Misalnya pada watak Delisa yang tetap meneruskan kehidupannya, walau ada kalanya kesedihan dan kegundahan hatinya sememangnya menjerit sehingga Delisa mengatakan Allah tidak adil sama Delisa. Inilah yang sering berlaku pada kita sebagai manusia biasa yang iman kita sentiasa turun dan naik. Kadang-kala kita sendiri tidak mampu menerima ujian getih daripada Allah, lantas kita menuduh Allah tidak berlaku adil dan memaksa kita curiga dengan Allah. Namun apa yang kita tidak sedar di sini adalah bahawa setiap ujian dan musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan yang terakhir adalah nilai kesyukuran dan keikhlasan. Filem ini juga mempunyai hikmah yang besar untuk kita lebih memahami tentang rasa syukur dan ikhlas. Misalnya selama ini Delisa sering melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan hadiah atau ganjaran semata-mata, termasuk juga untuk hafalan solatnya. Oleh itu, setelah tsunami menimpa, barulah Delisa sedar bahawa Allah telah memberi peluang kepada Delisa dan juga sebenarnya kepada kita juga untuk kita lebih fahami bahawa segala apa yang kita usahakan perlukan keikhlasan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jauh sekali hadiah. Selain itu, Delisa juga berasa bersyukur kerana masih hidup dan boleh menemani abinya. Lebih-lebih lagi, pada akhirnya Delisa mampu menyelesaikan bacaan solatnya dengan sempurna yang tertunda kerana musibah tsunami. Dan Delisa memahami bahawa tanggungjawabnya untuk menyempurnakan bacaan solatnya bukan untuk mendapatkan hadiah ataupun ganjaran, tetapi hanya untuk mendapatkan solat dengan lebih baik dan sempurna. Begitu juga dengan rasa syukur yang perlu difahami oleh kita, iaitu bersyukur bahawa Allah masih menyayangi kita masih hidup di bawah rahmat Allah yang melimpah ruah. Malah bersyukur kerana masih bernafas menghirup udara Allah yang tidak berbayar ini. Rasa kesyukuran inilah yang harus kita panjatkan dengan rasa mengikhlaskan diri mencintai Allah dan Rasul serta menjalani kehidupan dengan cara yang berlandaskan agama dan syariat. Maksudnya di sini, jika kita masih lagi menjalani kehidupan yang jauh dan lalai dari mengikuti Allah, maka ianya bermakna kita sebenarnya masih tidak mensyukuri dengan nikmat apa yang telah Allah limpahkan kepada kita selama ini. Dan terdapat banyak lagi nilai-nilai Islam yang terkandung dalam filem ini yang boleh jadikan pengajaran serta rujukan untuk kita seharian, kerana filem ini adalah pada dasarnya adalah berteraskan Islami. Maka sangat digalakkan untuk kita melihat filem ini dan mengambil iktibar daripada setiap situasi ataupun watak-watak yang dilakonkan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan lagi perbincangan tentang filem ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Rinta Nakilah binti Muhammad Faizal. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kebaikan dan keburukan dan juga pengajaran yang terdapat di dalam filem yang saya dan juga ahli kumpulan lain bedah, iaitu kami memilih filem Hafalan Solat Dalisha. Hafalan Solat Dalisha lah. So kalau bahas dia diadaptasi daripada filem Endos, jadi Hafalan Solat Dalisha. Okay, so kita terus kepada poin yang pertama, iaitu untuk kebaikan dan keburukan. So kita nak yang baik dulu ke yang buruk dulu? So kita pilih yang baik dulu lah, baru yang kepada yang buruk dulu. Okay, okay. Untuk kebaikan, dalam cerita ni sendiri banyak sangat kebaikan kita dapat. Kita banyak belajar tentang kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat sendiri, tentang sesuatu itu yang berlaku disebabkan apa, tentang kekuasaan Allah. Banyak sangat kebaikan ditunjukkan. Maksudnya filem ni juga dia melakonkan balik
cerita yang betul-betul terjadinya tu tsunami di Aceh pada tahun 2004 dulu. Jadinya maksudnya banyak mesej dan nilai yang disampaikan, ajaran yang ditunjukkan. Jadinya kita semua memang akan macam saya tengok filem ni waktu saya nak bedah filem ni lah, untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan lain tentang filem ni sendiri. Saya menangis ya. Saya melihatnya pada pertama kali untuk terokai lebih lagi, saya menangis ya. Jadinya apa yang dicuba sampaikan, yang digambarkan, walaupun dia menakutkan balik apa yang terjadi, walaupun tak 100%, tapi ianya macam merobek hati saya. Macam saya rasa macam, ya Allah, macam mana saya duduk kat situasi dalam filem tu kalau itu yang terjadi kat ahli keluarga saya, dekat masyarakat di sekeliling saya. Jadinya kebaikan tu dia nampak lah. Setiap individu tu dia memainkan peranannya sebagai hamba Allah sendiri. Contohnya macam ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dalam solat, dalam apa-apa saja yang dia buat, tapi dia berniat kerana Allah. Maksudnya jika kita niat baik, maka akan yang baik-baik sajalah datang dalam kehidupan kita. Maksudnya jika ujian tu yang Allah turunkan kepada kita, maksudnya ujian tu Allah nak uji sejauh mana kekuatan kita sendiri. Maksudnya cerita hafalan solat Dalisha ni sendiri menyampaikan macam banyak sangatlah mesej. Bukan pasal solat je sahaja, pasal diri individu tu sendiri, pasal diorang punya bonding masyarakat di situ sendiri, sebab diorang duduk di pesisiran pantai kan. So diorang macam walaupun jadi itu tsunami tu, rumah semua hapus di air tu semua, diorang bina rumah baru berdasarkan kayu-kayu yang ada yang dah kena ombak yang besar tu kan. Diorang bina balik. Semangat juang diorang macam tinggi lah. So diorang percaya sesuatu yang berlaku tu ada sebabnya. Allah nak tunjuk apa hikmah dia. So keburukan dia dalam cerita ni sendiri, dia tak menunjukkan 100% adat budaya masyarakat Aceh itu sendiri. Dan walaupun dia tak fully mengisahkan cerita pasal yang tsunami yang betul-betul dan real yang jadi dekat Indonesia dulu. Jadinya keburukannya sikit sajalah. Yang lain tu semua memang banyak yang saya terokai, banyak kebaikan berbanding keburukan. Keburukannya cuma sikit je lah. Tapi kalau dalam filem tu ada subtitle dia dalam bahasa Inggeris, campur Arab sikit, macam ada banyak bahasa kan. So macam okey lagi lah kot. Saya rasa ramai yang akan teruja untuk melihat filem tu sendiri, dan ramai akan macam berkongsikan pengalaman diorang untuk bagi review tentang filem tu sendiri kan. Jadinya bolehlah korang tengok filem tu. So kita masuk kepada pengajaran. Okey, pengajaran yang saya dapat daripada filem ni sendiri sangatlah banyak. Saya tak tahulah sempat ke tak, cukup ke tak masa saya untuk nak bercakap, sebab memang banyak sangat. Okey, yang pertamanya ialah ikhlas. Okey, kenapa saya katakan ikhlas? Okey, Dalisha ni merupakan kanak-kanak berumur 6 tahun. Dia sendiri ada menyertai program di sekolah dia untuk bacaan, menghafal bacaan di dalam solat, start daripada takbiratul ihram sampai sujud, sampai rukuk semua apa semua kan. Dia kena hafal benda tu. Jadinya bila dia hafal, baru dia lulus ujian, mungkin ujian amali solat kot untuk program sekolah dia tu, sebab dia tak diterangkan dekat dalam filem tu sendiri. Lepas tu dia selalu macam mengharapkan sesuatu balasan daripada mak ayah dia, ustaz dia sendiri. Dia kata saya dah buat ni, so orang akan bagi dia hadiah. Dia akan rasa macam semangat lagi nak buat. So maksudnya dia tak ikhlas lah benda tu kan. Pada satu hari tu, lepas ketiadaan mak dengan kakak-kakak dia semua, dia menyertai program hafalan solat tu kali kedua. Sebab waktu kali pertama tu, tiba je turn dia kena melafazkan, menghafalkan apa yang dia dah hafal tu dekat dalam program dekat kelas sekolah dia. Berlakulah bencana alam tu. So dia seorang sahaja yang terselamat. Rakan-rakannya yang menyertai program tu semua dah dihanyut di air. Lepas tu
waktu menyertai program kedua tu Abi dia dah balik. So dia macam bersemangat balik. Ustaz dia kata dari Syah, kalau kita ikhlas melakukan sesuatu, benda yang mudah, benda yang susah akan jadi mudah. Benda yang kita rasa macam lupa, kita akan jadi ingat. Ustaz dia cakap macam tu lah. So dia rasa macam betul Abi dia esok tu nak program. Abi cakap esok kalau Dadi Syah berjaya hafal semua dah lulus, Abi akan bagi hadiah. Tak perlu, dia kata tak perlu. Dia tak mengharapkan itu. Dia mengharapkan apa yang dia hafal tu dia ingat siapa Biblia, dan dia mengharapkan redha Allah, dan dia mendoakan untuk kakak dan ibunya yang tak ada. Lepas tu alhamdulillah dia ikhlaskan benda tu. Dia ikhlas, percakapan dia, perbuatan dia ikhlas. Hari kejadian waktu dia hafal, dia lulus. Alhamdulillah, semua sangat bangga dengan sikap dia. Maksudnya kita memang kena ikhlas lah. Dalam cerita ni menampilkan ramai juga lakon layan yang ikhlas dalam perbuatan orang. Delisha, askar-askar yang tolong membantu bangsa bencana alam tu, doktor-doktor tu sendiri, Abang Smith, Kak Sophie, diorang yang datang daripada negara lain untuk membantu rakyat di pesisiran pantai Longgak Aceh tu sendiri lah. So diorang macam diorang sendiri ikhlas lah melakukan satu pekerjaan tu, sebab diorang rasa kalau diorang ikhlas, diorang akan dapat banyak manfaat dia sendiri. Lepas tu baru satu point. Okay, point yang kedua, kita sabar. Okay, sabar. Walaupun banyak sangat ujian datang menimpa diorang, bayangkanlah sekelip mata ahli keluarga boleh tak ada hanyut di air. Macam yelah, bencana tu nak berlaku, air kot, air yang besar tu berlaku. Kita bukannya nak tahu kot benda tu jadi macam tu. Kita dah tak terfikir nak selamatkan ahli keluarga kita yang lain, sebab semua di tempat yang berbeza-beza. Sebab kita bekerja seharian macam biasa apa semua. Lepas tu bila jadi macam tu, ahli keluarga tak ada, dengan sekelip mata kita akan rasa sedih lah benda tu kan. So sabar. Apa pun ujian yang menimpa, kita percaya Allah turunkan ujian tu sebagai apa? Ada hikmah dia tersendiri. Maksudnya masyarakat di pesisiran pantai Longgak Aceh tu sendiri diorang percaya ujian yang Allah berikan tu adalah ada hikmah dia tersendiri. Yang ketiga, menghormati ibu bapa. Okay, menghormati. Walaupun siapa pun ayah kita yang membesarkan kita, kita sentiasa kena menghormati mereka. Sebab dengan menghormati mereka, kita akan rasa macam, kalau kita tak hormat diorang, kita nak rasa macam mana? Kita akan rasa macam something wrong lah dengan diri kita kalau kita tak menghormat ibu bapa kita sendiri. Sebab diorang lah yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Siapa pun diorang, jahat baik buruk pun diorang, kita kena sentiasa menghormati diorang sebagai ayah dan ibu kita. Sebab diorang lah darah daging kita, diorang yang membesarkan kita, diorang yang melakukan untuk kita ada dekat dunia ni. Tanpa diorang, tanpa kekuasaan Allah juga, kita tak ada dekat dunia ni. Jadi ni kita perlulah bersyukur, menghormati ibu bapa kita. Okay, lepas tu point yang keempat, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang terjadi. Apa pun yang Allah turunkan, bala yang besar ke kecil sekalipun kepada kita, kita tetap bersyukur. Kerana kita masih hidup ataupun kita dah mati, kita kena bersyukur. Sebab kita ni semua yang Allah kurniakan kepada kita ni semua hanyalah pinjaman. Jikalau mana kita tak bersyukur, kita tak akan rasa pernah puas dengan pinjaman yang Allah kurniakan kita. Kita tak akan rasa pernah cukup. Kita akan rasa macam hidup kita ni tak tenang dan tak aman. Dan kita akan merasakan diri kita macam tak berguna. Jadinya kita kena bersyukur. Apa pun terjadi, kita kena bersyukur. Kita kena sayang diri kita, kita kena sayangkan orang lain, kena sayang Allah. Apa pun kita buat, kita kena ikhlas, bersyukur, sabar. Itulah untuk menjadikan seseorang itu sangat Muslim yang sejati lah. Maksudnya dalam filem ni sendiri, dia movie Islamik kan. So dia mengajar kita banyak untuk kita mengadaptasikan dalam diri kita, untuk kita applykan dalam diri kita sendiri dan masyarakat di luar sana. Oleh itu, saya menyeru rakan-rakan lain, mana yang belum tengok filem ni, tolonglah tengok. Sebab ianya memberikan mesej dan pengajaran yang sangat banyak. Saya nak cakap pun baru 5 poin. Sebenarnya ada banyak lagi poin, ada lagi 5 lagi poin. Tapi insyaAllah tak apa, kita boleh buat review nanti lagi. Ada banyak lah poin dia. Dia bekerjasama walaupun ditimpa ujian pun, diorang tetap bekerjasama satu sama lain tau. Sebab yelah, dapur dah tak ada. Bayangkan nak masak tu, dapur dah tak ada. Diorang bekerjasama, masak sama sendiri.
agihkan makanan sangat bekerjasama. Diorang sangat bekerjasama, sangat redha apa yang Allah dah turunkan kepada ujian yang melanda keluarga diorang semua. Macam saya menangis 2 kali tengok movie tu. Movie tu saya ulang lagi untuk saya macam saya rasa macam kagum lah movie tu, sebab kita tak tahu apa yang terjadi pun, sebab kita kat Malaysia. Kita tak tahu apa yang terjadi kat saudara mara kita yang dekat Indonesia sana kan. So bila terlahirnya movie ni, filem ni tu sendiri, saya rasa macam terdetik untuk terokai melalui surat khabar lama. Sebab sekarang banyak media masa yang boleh digunakan untuk melihat apa yang terjadi pada zaman dulu. So kita boleh tengoklah betapa besarnya kekuasaan Allah tu. Jadinya kita sebagai hamba ni, kita sentiasalah mengabdikan diri kepada Dia, sentiasalah bertaubat. Mana yang pernah membuat salah, sama ada dosa kecil atau dosa besar, itu sendiri ikhlaslah dalam melakukan sesuatu. Okay, selamat mencuba, selamat menjadi hamba yang soleh dan solehah. Bye. Assalamualaikum. Elisa, bangun sudah subuh. 1, 2, 3. Bangun Elisa, ayo bangun. Loh, kok Delisa belum pakai kerudung juga? Ayo. Umi mau beliin Delisa kalung. Iya. Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat. Belum tentu juga Delisa hafal bacaan sholatnya. Umi, Delisa suka mendengar bacaan sholat Umi. Bacaan sholat itu soalnya indah sekali. Delisa cinta Umi karena Allah. Jadi kalian semua sholatnya harus khusyuk. Hafalin yang benar Delisa. Kalau tidak, nanti kalungnya buat aku loh. Iya. Allahu Akbar. Mr. Osman! Yes, Tsunami. Really, where? Your hometown, Aceh. Lembut bukanan kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Tidak diajak. Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Isya mana? Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Abi bikin rumah baru buat Delisa, ya? Dan di sini pintunya. Nanti Delisa tidur sama Abi. I still ask myself, why Allah give us such a disaster? Why you don't ask her? She lost her mother, her 3 sisters, and she even lost her life. And she continue play football.